Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kelas matematik pada hari ini, kita masih lagi dalam topik nisbah dan kadaran. Okey, untuk hari ini kita akan belajar selesaikan masalah. Okey, kamu boleh buka buku teks muka surat 159. Okey, kita terus pergi ke contoh yang pertama. Puan Sumita menyediakan 12 biji kek cawan. 12 biji kek cawan. 5 biji kek itu berperisa coklat. Okey, dan selebihnya berperisa pandan. Jika 2 biji kek coklat, dua kek coklat dan 5 biji kek pandan itu telah dimakan oleh anak-anaknya, berapa nisbah bilangan kek coklat kepada kek pandan yang belum dimakan? Okey, dekat sini kita boleh guna cara model Polya. Okey, tengok pada penyelesaiannya. Diberi 12 biji kek cawan. Okey, 5 berperisa coklat. Okey, dan yang lain perisa pandan. Okey, dekat sini dia dah bagi 12 kek cawan semuanya. Okey, dan dia dah bagi juga 5 perisa coklat. Okey, macam mana kita nak tahu untuk perisa pandan? Kita guna kaedah tolak, di mana kalau nak tahu yang pandan ni adalah 12, tolak 5 sama dengan berapa? 12 tolak 5 sama dengan 7. Okey, jadinya untuk perisa pandan adalah 7. Okey, yang dicari nisbah bilangan kek coklat kepada kek pandan yang belum dimakan. Okey, kita dah tahu tadi kan, perisa pandan dah tahu yang berapa. Okey, sekarang dia nak cari yang belum dimakan. Okey, dan operasi yang kita gunakan dekat sini adalah operasi tolak. Okey, mari kita lihat selesaikan ni. Okey, perisa dia dah bagi coklat dan pandan. Okey, bilangan kek yang asal, dia dah bagi tadi yang kek coklat adalah 5, dan yang untuk pandan dia tak beri. Tapi daripada maklumat tadi, kita dah boleh tahu dengan cara ambil keseluruhan kek, iaitu kek pandan dan kek coklat yang telah diberi, iaitu 12. Tolak dengan 5. 5 ni adalah apa? Kek coklat. Jadinya untuk perisa pandan, kita dah tahu dah bilangannya adalah 7. 7. Okey, bilangan kek yang dimakan. Dia dah berilah bilangan tadi 2. 2 kek coklat dan 5 kek pandan yang telah dimakan oleh anak-anaknya. Dia dah beri. Jadinya, kita dah tahulah bilangan kek yang belum dimakan dengan cara operasi tolak. Okey, coklat ada 5. Tolaklah 2 yang telah dimakan. Jadinya bilangan kek yang belum dimakan adalah 3. Pandan pula, kita dah dapat tadi bilangan kek asal pada pandan, iaitu dengan cara 12 tolak 5 adalah 7. 7. Bilangan kek yang dimakan adalah 5. Maka bilangan kek yang belum dimakan adalah 7 tolak 5 sama dengan 2. Jadinya nisbah bilangan kek coklat kepada kek pandan yang belum dimakan ialah 3 kepada 2. 3 ni adalah apa? Sebab soalan dia kata bilangan kek coklat kepada kek pandan. Coklat lah. 3 ni adalah coklat dan 2 ni adalah kek berperisa pandan. Kita lihat pada semak.
Okey, bilangan pada kek coklat dan bilangan pada kek pandan. Okey, 3/2. Ni 3/2 ni yang belum dimakan. Okey, sekarang kita nak tahu. Okey, asal kek sebelum dimakan. Okey, kita ambil 3 yang belum dimakan tambah dengan 2 bilangan yang telah dimakan. Akan dapat 5. Okey, dan bilangan kek pandan, okey, 2 yang belum dimakan tambah dengan 5 sama dengan 7. Okey, jadinya nisbah bilangan kek coklat dan kek pandan yang sebelum dimakan adalah 5/7. Okey, betul lah. Okey. Okey, kita lihat soalan atau contoh yang kedua. Okey, ukuran sebuah bilik ditunjukkan di dalam rajah di sebelah. Okey, sebuah kabinet dengan panjang 10 meter dan 1 meter hendak dipasang di salah satu bahagian dinding di dalam bilik itu. Okey, bila dia kata menunjukkan rajah, okey, kita terus lihat rajah tu. Okey, kalau dikata dari segi jadual ke kita kena tahu ataupun kita kena fahamkan jadual tersebut. Okey, kat sini dia dah bagi dalam bentuk rajah, iaitu sebuah bilik di mana panjangnya adalah 10 meter. Okey, dan lebar adalah 8 meter. Okey, dan apa perlu dia nak buat pada bilik ni? Iaitu sebuah kabinet dengan panjang 10 meter dan lebar 1 meter hendak dipasang di salah satu bahagian dinding di dalam bilik itu. Berapakah nisbah panjang kepada lebar? Panjang kepada lebar ruang di dalam bilik yang tidak dipasang kabinet. Soalan dia nak tanya nisbah yang tak dipasang kabinet. Okey, untuk cara penyelesaiannya, kita lukis rajah. Okey, kita lukis rajah bukan apa, kita nak tahulah, lagi mudah kita nak pastikan kehendak soalan tu. Okey, contohnya dia dah lukiskan rajah kat sini, di mana dalam sisi atasnya panjang bilik tu 10 meter. Okey, dan lebarnya 8 meter. Okey, dan yang bahagian hijau ni adalah kabinet yang hendak dipasang. Okey, yang hijau bahagian hijau ni adalah kabinet yang dipasang, di mana 10 meter bagi panjang. Okey, dan lebarnya adalah 1 meter. Okey, kat sini dia dah bagilah maklumat penting. Panjang bilik 10 meter, lebar bilik 8 meter. Panjang kabinet 10 meter dan lebar kabinet 1 meter. Okey, soalan dia cari nisbah panjang kepada lebar ruang di dalam bilik yang tidak dipasang kabinet. Okey, kita lihat kat sini. Panjang bilik 10 meter. Okey, dan lebar bilik yang tidak dipasang kabinet. Okey, kamu lihat dekat sini. Okey, panjang dia 8 dan dipasang kabinet adalah 1 meter lebarnya. Jadinya tolaklah. Okey, 8 tolak 1. Okey, 8 meter tolak 1 meter. Lebar bilik yang tidak dipasang adalah 7 meter. Okey, saya nak tanya, dalam nisbah perlu tulis unit meter ke tidak? Tak kiralah perlu tulis unit atau tidak. Okey, tak perlu. Jadinya nisbah panjang kepada lebar ruang di dalam bilik yang tidak dipasang kabinet ialah 10/7. Okey, sebab dia cerita panjang dulu ni, dia nak cek panjang dulu. Okey, 10/7 lebarnya. Okey. Okey, seterusnya kita lihat soalan nombor 3. Sebanyak 8 pau inti kaya dan 12 biji pau inti kacang. Okey, 8 pau inti kaya dan 12 biji pau inti kacang hendak dibungkus semula ke dalam 4 paket yang mempunyai bilangan pau inti kaya dan pau inti kacang yang sama banyak. Okey, sama banyak.
Okey, dekat sini dia dah cerita 8 biji pauk inti kaya dan 12 biji pauk inti kacang. Okey, di mana dia nak bungkus semula dalam 4 paket yang mempunyai bilangan pauk inti kaya dan pauk inti kacang ni yang sama banyak. Okey, perkataan sama banyak dekat sini. Okey, boleh kita keluarkan. Sebenarnya sama banyak adalah operasi bahagi. Okey, operasi bahagi. Okey, berapakah nisbah bilangan pauk inti kaya kepada pauk inti kacang dalam setiap paket itu? Okey, dia nak tahu dalam setiap satu paket tu berapa yang dapat. Berapa dapat untuk inti kaya dan berapa pula untuk inti kacang. Okey, penyelesaiannya kita guna untuk ni lah. Model Polya juga. Okey, diberi 8 biji pauk inti kaya dan 12 biji pauk inti kacang dibungkus sama banyak. Okey, sama banyak tadi cikgu dah beritahu adalah bahagi. Okey, ke dalam 4 paket. Okey, yang dicari soalan dia, nisbah bilangan pauk inti kaya kepada pauk inti kacang dalam setiap paket. Dia nak tahu berapa bilangan pauk inti kaya dan pauk inti kacang dalam satu paket. Okey, selesaikan. Okey, bilangan pauk inti kaya dalam setiap paket ialah 8 bahagi 4. Okey, nampak 8 bahagi 4. Cikgu dah beritahu tadi kan, dia kata sama banyak, dimasukkan sama banyak, jadinya operasi bahagi. Okey, di mana 8 ini adalah inti kaya. Okey, jadinya 8 bagi 4. 4 ni mewakili 4 paket. Jadinya 8 bahagi 4 adalah 2. Okey, dalam satu paket tu ada 2 pauk inti kaya. Okey, seterusnya bilangan pauk inti kacang dalam setiap paket ialah 12. Okey, 12 biji pauk inti kacang. Dia dah bagi ni tadi. Okey, 12 bahagi 4. Okey, di mana 12 adalah inti kacang dan 4 ni adalah paket. Okey, jadinya 12 bagi 4 sama dengan 3. Jadinya dalam satu paket tu ada 3 pauk inti kacang. Okey, dah bahagi tadi kan. Okey, jadinya nisbah bilangan pauk inti kaya inti kaya kepada pauk inti kacang ialah 2 kepada 3. Okey, inti kaya tadi 2 kepada titik 2 bertindih dan kacang adalah 3. Okey, nisbah bilangan pauk inti kaya kepada pauk inti kacang dalam setiap paket ialah 2 kepada 3. Okey, faham okey. Okey, kita lihat contoh yang keempat. Okey, Arpita Kaur menggunakan 7 cawan tepung dan 3 cawan susu. 7 cawan tepung dan 3 cawan susu untuk membuat adunan kuihnya. Okey. Rakannya Laili ingin mencuba resepi yang sama. Dia nak cuba resepi yang sama, tetapi dia mengurangkan. Okey, perkataan mengurangkan boleh juga kita wakilkan dengan tolak. Operasi tolak. Okey, mengurangkan secawan. Okey, satu cawan lah. Dia nak kurangkan secawan tepung dan menambah. Okey, nampak perkataan menambah? Menambah ni boleh juga kita wakilkan dengan tambah. Okey, tambah. Okey, menambah 2 cawan susu berbanding dengan adunan Arpita. Okey, Laili ni dia nak cuba resepi Arpita, tapi dia nak ada yang dia dikurangkan dan ada yang ditambah. Daripada resepi asal Arpita tadi, rakan dia. Okey, soalan dia, berapakah nisbah bilangan cawan tepung, nisbah bilangan cawan tepung
kepada susu yang digunakan oleh Laili. Dia nak tanya berapa pula nisbah bilangan cawan tepung kepada susu yang digunakan oleh rakannya tadi, Laili. Okey, kita lihat dekat sini. Penyelesaian. Okey, maklumat penting kita keluarkan. Okey, Arpita guna 7 cawan tepung. Okey, 7 cawan tepung dan 3 cawan susu. Okey, manakala Laili pula guna kurang 1 cawan. Okey, kurang tolak. Okey, kurang 1 cawan tepung dan lebih tambah. Okey, kalau ikut kat sini tadi 7. Okey, cawan tepung Arpita ni kita sebabkan Laili kurang, jadi 7 kita tolak 1. Okey, jadinya untuk tepung adalah 6. Kan? Okey, dan lebih 2 cawan. Kata lebih adalah tambah. Okey, cawan susu. Susu Arpita adalah 3. Okey, 3 tambah 2. Jadinya Laili guna 5. Okey, 5 cawan susu daripada Arpita. Dah lain lah pula. Dia nak guna resepi yang sama tapi dia ada ada penambahan dan ada yang dikurangkan. Okey, macam mana tu? Okey. Cari nisbah bilangan cawan tepung. Okey, cawan tepung kepada susu yang digunakan oleh Laili. Okey, dah dapat tadi kan? Kita dah tolak dan ada yang tambah. Okey, di mana tepung? Okey, tepung yang digunakan oleh Laili 7 cawan. Tolak 1 cawan. Yang tadilah 7 tolak 1. Sama dengan 6 cawan. Okey, dan susu yang digunakan oleh Laili pula adalah 3 cawan. Atau dia tambah lagi 2 cawan. Iaitu dia tambahlah kepada 2. Dan jadi 5. Okey, dan kita dapatkan nisbah dia. Nisbah bilangan cawan tepung kepada susu yang digunakan oleh Laili ialah 6 kepada 5. Okey, kalau tadi cikgu nak tanya yang Arpita punya nisbah berapa kalau ikutkan cawan kepada tepung. Kalau Arpita tadi 7 kepada 3. Ni Arpita punya. Okey. Dan Laili pula dia dah berbeza. 6 kepada 5. Inilah nisbahnya sebab dia ada tambah dan ada kurangkan. Okey, apa yang akan berlaku jika adunan tidak mengikut nisbah yang betul? Awak nak buat kek, nak buat adunan nak buat kuih. Okey, tapi bila nak ikut resipi yang sama tapi ubah. Jadi tak rasanya kuih tu? Awak jawablah sendiri. Okey, itu saja kelas pada hari ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.